Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang bahagia, yang ceria ini, 10 hari bulan 8 2023, kita teruskan pengajian tafsir kita dalam surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah, surah yang ke-101, surah yang ke-101, juzuk yang ke-30, mengandungi 11 ayat. Allah cerita dalam surah ini tentang keadaan suasana hari kiamat. Suasana hari kiamat. Bagaimana huru-hara dia. Kemudian Allah nyatakan dua kumpulan manusia yang berat timbangan amal kebajikannya, bahagialah mereka, dan yang ringan kebajikannya, celakalah kumpulan itu. Para pelajar yang ada tafsir pimpinan Jawi, muka surat 1425. Mari kita mula dengan baca ayat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. Balik pada muqaddimah. Muqaddimah surah Al-Qari'ah. Surah ini diturunkan di Makkah. Surah Makkiyatun, wa naqala al-ijma' ala dhalika ghairu wahidin minal mufassirin. Mengandungi 11 ayat, dinamakan Al-Qari'ah, maknanya hari yang menggemparkan. Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala menerangkan bahawa hari yang menggemparkan itu ialah hari kiamat. Hari kiamat, nama dia pun pakai Al-Qari'ah satu ya, tak banyak perbincangan. Intisari kandungannya menggambarkan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat. Hari manusia menjadi seperti kelkatu. Tengok, kalfarashi, al-farashi seperti kelkatu. Tahu kelkatu? Malam-malam duk mari waktu hujan keluarlah dia tu, kelkatu nama dia. Orang Kelantan kata katu. Bahasa Kelantan, bahasa terengkas. Kel katu panjang, katu. Tulis tahu, katu tulis. Kelkatu yang berkeliaran, al-farash,
Dia kalau arak ni tabah ta farashah lain pula. Itu dia panggil rama-rama. Dan gunung ganang menjadi seperti bulu yang dibusur berterbangan. Busur panah kayak bulu tu. Yakni kedahsyatan yang menimpa manusia pada hari kiamat, yang menggemparkan itu menjadikan mereka seperti kelkatu yang terbang berkeliaran dengan tidak tentu arah, dan menjadikan gunung ganang yang semikian besarnya dan kuatnya berterbangan seperti bulu di busur. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan, setelah berlaku yang demikian, manusia bangkit semula dari kubur, maka manusia akan diberikan tempatnya menurut amal masing-masing. Adapun orang yang berat timbangan amal baiknya, maka dia berada dalam kehidupan yang senang lenan. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Ya Allah, jadikan kami penerima surah amalan yang berat di tangan kanan, yang kita akan bahagia selamat di akhirat, aman di akhirat. Dan adapun orang yang ringan timbangan amal baiknya, amalan buruk banyak, duduk atas dunia ni kerja dia kau duk maki orang, menuduh orang ya, kata sana kata sini, kerja dia, maka tempat kembalinya ialah hawiyah. Dan apa jalan yang kau dapat tahu apa dia hawiyah itu? Ialah api yang panas membakar. Na'udzubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada al-hawiyah. Adapun maqasid objektif surah ni, al-hadithu an ahwali yaumil qiyamah. Allah Ta'ala nak cerita tentang huru-hara hari kiamat, wa ahwalin nasi fih, dan keadaan manusia padanya. Para pelajar, kita kena ingat, rumah arak ni sikit lah. Ahwal dengan ha, ahwal itu huru-hara. Dengan ha, ahwal itu keadaan. Tulis awal, mana ada pen, ada pensel, tulis di nota, jangan tulis di Quran masjid tu. Tulis nota, ahwal dengan ha, huru-hara, ahwal dengan makna keadaan. Siapa dia kata bahasa Arab payah? Yang kata bahasa Arab payah tu sebab dia tak belajar. Kalau hok belajar ni baru dia tahu Arab memang payah. Tak? Kau macam mana? Duk main al-kalamu huwal lafzu pun penat kita ni. Adapun tajuk utama dalam surah ini, Allah Ta'ala sebut dua perkara kepada kita. Tajuk utama dia dua perkara. Yang pertama, zikru ahwal yaumil qiyamah. Allah Ta'ala sebut huru-hara pada hari kiamat. Yang pertama. Yang kedua, isbatul jazai alal a'mal. Allah Ta'ala nyatakan balasan mengikut amalan. Balasan mengikut amalan. Wa bayanu ahwalis su'ada'i wal ashqiya, dan Allah Ta'ala nyatakan keadaan orang yang bahagia, orang yang berat timbangan amal kebajikannya, bahagialah dia. Orang yang berat kejahatannya, ringan amal kebajikan, celakalah dia, wal'iyazubillah. Dua poin utama yang disebut dalam surah yang pendek ini. Adapun munasabah dua surah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah. Allah Ta'ala tamatkan surah Al-Adiyat dengan menyatakan sifat hari kiamat. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Jadi apabila manusia dibongkarkan kubur mereka dan Allah Ta'ala dedahkan yang ada dalam dada mereka, maka dalam ayat ini Allah Ta'ala cerita tentang hari kiamat. Dan Allah kata hari kiamat adalah hari huru-hara, keadaannya sangat menakutkan. Hei kamu manusia yang beriman, letaklah dalam dada kamu itu ikhlas,
bersihkan jiwa kamu daripada sifat yang buruk. Kenapa? Sebab Allah akan dedahkannya pada hari kiamat yang penuh dengan huru-hara. Kalau kita yang belajar Al-Quran, belajar sunnah ini masih lagi tidak peduli dengan hal haram, rempuh masuk dalam akhlak-akhlak yang buruk, jadi siapa yang akan memberi contoh tata kelola yang baik kepada ummah ini? Tidak ada. Kita bercakap tentang tata kelola, kita pula buat tak tahu hala ke mana. Ini cukup berbahaya. Cukup berbahaya. Jadi supaya kita tenang di dunia, aman di akhirat, bersihkan dada kita, hati kita daripada sifat-sifat yang buruk, dan kita hiaskannya dengan sifat-sifat yang dipuji oleh Allah, bermula dengan ikhlas, sabar, syukur, tawakal. Itu dia panggil sifat-sifat a'malul qulub, amalan hati yang perlu digelak. Alhamdulillah, buku Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, nama dia Penawar Bagi Hati, kita telah syarah beberapa kali, dan nota syarahan itu telah dibukukan. Walaupun tidak lengkap sempurna molek, tapi ada bukunya. Alhamdulillah, para pelajar boleh ambil manfaat daripada apa yang kita nyatakan itu, insya-Allah. Ini kitab menarik, nama dia Penawar Bagi Hati. Kena ada kita ni. Dia kata kita baca hak nipis tu. Kan harga hak agak RM5 tu. Itu hak ori dia. Ia ni ada huraian dan ada syarah. Kita bantu para jemaah untuk lebih memahami tajuk yang dibincangkan ini, insya-Allah. Ini penting. Yauma tublas sarair, hari Allah tak dedah segala rahsia. Jadi rahsia kitanya adalah hati, maka kita kena cari. Baik para jemaah sekalian muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Semoga Allah Ta'ala rahmat kita semua. Mari kita berpindah kepada tafsir ayat. Al-Qari'ah, yakni hari yang menggemparkan. Hari yang menggemparkan, apa dia maksud? As-sa'ah allati taqra'un nas wa tuz'ijuhum, hari yang menakutkan manusia. Bila ke hari itu? Wa zalika 'inda an-nafkhi fis sur, ketika Israfil telah meniup serunai sangkakala, maka manusia yang ada atas dunia pada masa itu semuanya mati. Sekali lagi dia tiup, bangun belakang. Itu dia panggil Al-Qari'ah, hari yang menggempar, iaitu hari kiamat. Tanda pelajar, salah satu daripada nama kiamat, Al-Qari'ah, min asma'i yaumil qiyamah. Nama hari kiamat. Nama hari kiamat. Mal Qari'ah. Allah tanya, hei manusia, apa dia hari yang menggemparkan itu? Mu tahu apa hari itu? Sekali lagi Allah nak suruh kita celek mata, buka telinga. Tuhan tanya, wa ma adraka mal qari'ah, dan apa jalannya, apa caranya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari yang menggemparkan itu? Macam mana kamu boleh tahu? Macam mana kamu boleh tahu? Jadi ayyu syai'in, apakah hari huru-hara itu? Apa dia hari huru-hara? Allahu Akbar. Dan bagaimana kamu tahu hari huru-hara itu? Apa yang kamu tahu? Jadi Allah Ta'ala bila ditanya wa ma adrak, dia pun jawab. Allah jawab, tengok di bawah. Sama juga setiap soalan wa ma adraka, maka diberi jawapan. Seperti dalam surah Al-Haqqah, Al-Haqqatu mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Al-Haqqah ini nama kiamat juga. Nama kiamat itu banyak. Tengok dalam buku yang anda terjemahkan, nama dia Rukun Iman. Kita ada senarai nama-nama asma'u yaumil qiyamah, nama-nama hari kiamat yang disebut oleh Allah
dalam Al-Quran. Nama hari kiamat dalam Quran. Kena ada. Maka Allah jawab, bila ditanya, wa ma adrak, macam mana boleh tahu hari kiamat tu apa? Hari Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari itu ialah hari kiamat. Hari manusia menjadi seperti kelkatu yang berterbangan, yang berkeliaran. Katu ni kan dia keluar, lepas tu dia cabut sayap. Tengok nota di bawah. Ayat ini dan ayat yang berikutnya menggambarkan kedahsyatan yang menimpa manusia dengan sebab kegemparan itu, huru-hara itu. Samalah seperti kelkatu yang terbang berkeliaran dengan tidak tentu arah dan juga menjadikan gunung ganang yang sedemikian besar dan kuat itu berterbangan seperti bulu dan dibusur. Bulu di anak panah. Jadi manusia ni seperti kelkatu. Kelkatu yang berterbangan lah dia. Katu ni dia suka duduk, kalau ada api dia mari duduk ikut kat api, lepas tu dia jatuh mampus itu. Ya Rabbi ya Karim ya Allah, huru-haranya hari itu, Allahumma sallimna ya Rabb, ya Allah selamatkan kami daripada huru-hara pada hari kiamat. Maka apabila Allah Ta'ala sebut tentang huru-hara hari kiamat, maka di sini Allah Ta'ala sebut manusia terbagi pada dua. Manusia terbagi pada dua. Faqala, Allah firman, fa amma man thaqulat mawazinuh. Setelah berlaku demikian, maka manusia akan diberikan tempatnya menurut amal masing-masing. Adapun orang-orang yang berat timbangan amal baiknya, jadi amalan baik dia berat. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka ia berada dalam kehidupan yang senang lenang. Ai fahuwa fi hayatin tayyibatin fil jannati yarda anha, dia duduk dalam syurga, dia redha, Allah SWT redha kepada orang ni. La ilaha illallah, Allahumma ja'alna minhum ya Rabb, ya Allah jadikan kami orang ini. Ayat ini kita huraikan dengan ayat lain. Tanda pelajar, surah Al-A'raf ayat 8. Faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan amalannya, maka merekalah orang yang bahagia. Dan hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man yadkhulul jannata yan'amu wa la yab'asu. Siapa dia masuk dalam syurga, dia akan dapat nikmat yang penuh, tak ada susah. La tabla thiyabuhu, pakaian dia tidak lusuh, baru sokmo. Wala yafna syababuhu, muda dia tak akan tua. Tak ada dah. Kita mikir tak lama kecut dah kita ni, tak mikir dah. Tak ada. Tak ada duk main. Dulu waktu muda minyak wangi, sekarang sudah tua minyak angin. No, tak ada. Muda seumur. Umur dia 30, awal 30-an. Comel lah orang panggil. Umur yang matang. Kalau umur budak-budak dah, dah budak dah. Dia comel. Hadis ini tanda pelajar. Hadis ini rawahu Muslim nombor 2836. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu qala yunadi munadin. Bila kita masuk dalam syurga semua, kita akan dengar suara daripada pengacara.
innalakum antasihhu fala tasqamu abada. Ahli syurga, kamu sihat sentiasa, tak ada sakit, hospital tak ada, klinik pun tak ada. Wa innalakum antahyawna fala tamutu abada, kamu akan hidup dalam syurga ni, tak akan mati sampai bila-bila. Wa innalakum antashibbu fala tahramu abada, kamu akan sentiasa muda, tak akan tua. Wa innalakum antan'amu fala tab'asu abada, kamu sentiasa adalah nikmat, ceria sentiasa, tak akan masa muka sedih, tak ada. Hadzal hadis aidan rawahu Muslim nombor 2837. Itu orang kumpulan yang pertama yang kita sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah kata semua para jemaah, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami dari kumpulan ini. Bila-bila je kita baca Quran, kalau jumpa ayat tentang syurga, tentang nikmat, doa lalu, Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan aku ni kumpulan ni, masukkan kami dalam kumpulan yang bahagia ni. Mudah ya kan doa? Mudah ke payah? Mudah. Hak payah-payah ni bahasa jenis doa asyara. Alah payahlah. Nak. Payah. Nampak ustaz tu kok 3 hari dah berlatih nak baca doa. Lebih-lebih dari doa di atas pentas utama dia panggil. Sudah doa, tak ada turun pentas lagi ustaz, pun naik orang melompat dah. Cabut sokok kawan tu. Ya Rabbi. Ini manusia lah ni pelik. Jadi kalau doa yang kita doa minta dengan Allah Taala ni mudah, simple, senang. Doa minta Allah Taala, Allahumma ja'alna minhum, kata, ya Allah jadikan kami dari kalangan mereka. Sebab kita cerita ahli syurga tadi, pakai minhum lah. Kalau tak ada cerita tak boleh, kena kata min ahlil jannah, kita ni daripada ahli syurga. Kena betul dia punya ayat tu. Baik, kita berpindah kepada kumpulan yang kedua yang kita minta berlindung Allah Taala. Na'udzubillahi minhum, ya Allah kami minta berlindung daripada kumpulan ini. Wa amma man khaffat mawazinuh, sebaliknya orang yang ringan timbangan amal baiknya, amal jahat dia banyak, amal baiknya tidak ada apa jadi. Wa amma man khaffat mawazinu hasanatihi farajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi in kanat lahu hasanat. Dia kata kalau orang tu timbangan dia tak seimbang, amalan baik sikit, amalan buruk banyak, ataupun tak ada pun kebajikan. Siapa dia yang tak ada kebajikan ni? Tengok dalam ulama tafsir kata, amma annahul kafiru, orang kafir langsung tidak ada kebajikan di akhirat. Allah, lepas tu hak dia buat baik hari ni charity, ramai pokok NGO ni, NGO buah pinggal, NGO alam sekitar ni, kebanyakan ramai dia ni non muslim. Habis macam mana kita kata ada kebaikan? Dengar ni awal. Imma annahul kafiru, orang kafir tidak ada kebajikan dia di akhirat. Li anna hasanatil kafir yujaza biha fid dunya. Allah balas lalu atas dunia ni. Dia sehat, dia segar, dia kaya. Cuba tengok senarai, jutawan manusia yang paling kaya dalam dunia, duk siapa? Manusia yang paling kaya dalam Malaysia, ahli-ahli perniagaan, duduk tangan siapa? Allah Ta'ala sudah balas pada dia atas dunia. Fala tanfa'uhu fil akhirah, tidak ada manfaat lagi di akhirat kebaikan dia tu. Ataupun orang ni orang Islam ada aslul iman, tapi dia maksiat dia lebih banyak daripada kebajikan, maka orang ni kena bakar dulu separuh, selesai pembakaran boleh masuk syurga. Tapi hak kafir kekal lah. Apa jadi? Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya ialah hawiyah. Mengapa dia hawiyah ni? Apa makna hawiyah? Tengok ni. Wa ma adraka ma hiya,
Dan apa jalan yang engkau dapat mengetahui apa dia hawiyah itu? Bila Tuhan tanya, dia jawab, narun hamiyah, ialah api yang panas membakar. Api yang panas membakar, na'udzubillah wal iyazubillah. Kita boleh kata na'udzubillah wal iyazubillah. Mari kita pergi kepada tafsir satu-satu ayat. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu dengan makna fama'wahu. Fama'wahu, tempat kembalinya, iaitulah hawiyah. Yahwi, dia duduk di mana? Di bawah dalam neraka. Yahwi fihi ala ra'sihi, dicampak, ditendang ke dalam neraka dengan kepala dia. Maknanya malaikat ambil dia ni, campak masuk, kepala dulu yang jatuh. Na'udzubillah. Itu mana dia ummuhu hawiyah. Kepala dia menjunam ke dalam neraka. Jatuh kepala dulu, kata orang. Kata Ibnu Juzai, fa ummuhu hawiyah fihi salasatu aqwal. Ada 3 huraian ulama. Yang pertama dia kata al-hawiyah jahannam. Hawiyah ni neraka jahannam. Dinamakan sedemikian kerana manusia dicampak ke dalamnya dengan kepala dia. Maknanya malaikat pakai kaki, tahu dengan kepala. Na'udzubillah. Awak dengar apa takut. Wa ummuhu tu makna ibu, ummu. Tapi ummu dengan mana ma'wahu, tempat kembali mereka. Tempat kembali mereka. Yang kedua, al-ummu dengan mana al-walidah, mak dia. Maknanya dia panggil annal umma hiyal walidah wa hawiyatun saqitah. Maknanya mak dia jatuhlah mak dia. Artinya orang hok kena binasa ni makna rugilah mak dia tu. Mak dia beranak ke dia jadi kafir, dia jadi maksiat. Na'udzubillah. Allahu akbar. Yang ketiga, makna ummuhu hawiyah ummu ra'sihi. Kepala dia ni menjunam ke dalam neraka jahannam kerana dia dicampak terbalik. Orang Kelantan kata terbalik kuat, kaki atas, kepala ke bawah. Na'udzubillah. Maknanya kesimpulan dianya ummuhu tu dengan makna kepala dia dicampak ke dalam api, campak pula terbalik kuat. Ada ulama kata ummuhu hawiyah, makna mak dia celaka sebab apa? Anak dia binasa. Na'udzubillah. Itu makna ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Allah Taala nak besarkan isu neraka ni, dia tanya, "Mu tahu apa itu hawiyah? Apa kamu tahu?" Apa yang kau tahu? Maka Allah jawab, narun hamiyah, iaitulah api yang sangat panas membakar. Banyak mana panas api ni? Dengar ni awak. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala narukum hadhihi allati tuqidu ibnu adam, api yang kita duk nyala dapur ni, api yang kita duk masak ni, juz'un min sab'ina juz'an min harina jahannam, 1/70 kepanasan api neraka jahannam. Allahu akbar. Hok satu ni pun terbakar mati dah. Bagaimana dengan 70 kali ganda panasnya api dunia ini? Hadzal hadis rawahul Bukhari wa Muslim wal lafzu li Muslim. Dalam tak dalam neraka nak dengar? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha. Mana-mana orang yang bercakap dengan satu perkataan yang dia tak tahu perkataan itu betul tak betul. Oh, berat dah lah. Kalau kita dengar ke penceramah-penceramah sekarang, ahli Facebook sekarang ni duk tulis di Facebook tu macam-macam, kata orang tu, kata orang ni, dengan gelaran-gelaran yang buruk pada saudara Muslim. Agak-agak boleh lepas ke tak lepas? Ini para ulama kata la takallamu bil kalimati. Bercakap dengan satu kalimah dia tak tahu betul ke tak betul.
Sama ada dia menipu orang, apalagi kalau menipu seorang pemimpin menipu, oh lagi dahsyat. Orang kampung menipu, dahsyat. Ahli agama menipu, lagi dahsyat. Ada juga ahli agama menipu, ada. Mari duk ajar orang hadis palsu. Orang cakap hadis palsu pun nak jawab juga, nak ajar juga. Rekod-rekod ibadat yang Nabi tak ajar, itu dia panggil pemalsuan maklumat. Ada ulama kata orang ni pengampu pemimpin. Duduk dekat bos semua. Bos buat salah apa bos juga. Ini bahaya. Kalau salah kena bagi tegur. Jangan duduk main ampu sana ampu sini, huru-hara kita. Apa jadi dengan orang ni? Tak jaga kata-kata. Mengampu pemimpin. Mengeluarkan perkataan buruk. Yahwi biha finnar, hawiyah ni akan dicampak ke dalam neraka ab'ada ma bainal masyriqi wal maghribi, dalam dia lebih jauh daripada timur dengan barat dunia ni. Apa dalam nak masuk? Allahu akbar. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim, wal lafzul Muslim. Jaga hati-hati tuan-tuan, para pengomen. Sama ada kita ceramah dengan mulut kita, kata korang, atau kita tulis dengan tangan kita di Facebook, di alat-alat media ni, kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tak ada depan kita ni kecuali ada dosa, ada pahala. Dosa, pahala. Carilah nak dosa ke nak pahala. Mana ada orang kata kita free saja? No. Jadi kita mikir nak dosa ke nak pahala. Nak pahala sama ada kita bercakap benda baik atau tak usah bercakap, duduk diam je. Nabi kata falyakul khairan aw liyasmut. Mu pilih nak bercakap baik atau diam. Cakap buruk tak usah. Dia panggil berpuasa. Tamatlah tafsir kita secara ringkas. Sekarang kita berpindah kepada mencari faedah. 5 faedah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, tanda pelajar. Al-qari'atu mal-qari'ah. Allah Ta'ala mula dengan lafaz Al-qari'ah. Iftitahu muhawwil, ucapan pembukaan surah yang menakutkan. Sebab itulah kalau mari nama-nama kiamat ni dia berat. Al-qari'ah, sebutan dia tu rasa berat sebab haranya hari kiamat. Macam ayat tadi, Al-haqqah, itu nama kiamat. Maknanya nama-nama kiamat ni syiddah, berat dia punya nama. Sebab apa Allah Ta'ala mula gini? Kita kena baca apa, kena tarik panjang. Al-qari'ah, mu tahu apa? Wa fihi tashwiqun ila ma'rifati ma sayukhbaru bihi. Allah Ta'ala nak suruh kita bercelek mata, buka telinga, dengar Tuhan nak kata apa. Allah nak bagi tahu apa kepada kita. Allah nak royak gapo kita. Ni kena tahu. Maka bila datang soalan wa ma adraka mal qari'ah, timbul lagi soal, idza akhbarta an syai'in bi syai'. Bila Allah Ta'ala nak beritahu satu benda kepada kita, sudah tentu ada maklumat tambahan yang kita tak tahu lagi. Maklumat tambahan yang kita belum tahu. Bila Tuhan tanya, wa ma adraka, mu tahu apa? Itu menunjukkan bahawa kita jahil tentang ilmu itu. Kalau Tuhan tak tahu, kita tak akan tahu. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita satu ilmu yang baru, iaitulah ilmu tentang hari kiamat, yang cakap sangat huru-hara di sana. Maka kata ulama tafsir, tulis kaedah. Ini kaedah. Kaedah ni makna satu metod. Kullu mawdi'in fil Quran, semua tempat dalam Quran Tuhan tanya wa ma adraka, bagaimana kamu boleh tahu? Faqad uqiba bi bayanihi, Allah Ta'ala akan jawab. Macam ayat kita ni, al-qari'atu wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nas. Tapi kalau Tuhan tanya wa ma yudrik, bagaimana kamu boleh tahu? Lam yu'aqib bi bayanihi,
Allah Ta'ala tak terus jawab. Seperti ayat surah Asy-Syura ayat 17, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Bagaimana kamu tahu, kamu boleh tahu kiamat itu dekat? Dia tak jawab. Jadi kita kena baca ayat-ayat yang berkaitan dengan kiamat baru boleh jawapan. Tapi kalau Allah kata wa ma adrak, macam mana kamu boleh tahu? Terus dia jawab. Itu beza di antara wa ma adraka wa ma yudrik. Ini bahasa uslub Al-Quran. Uslub apa? Uslub Al-Quran. Faedah yang kedua, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Allah Ta'ala sebut di sini manusia seperti kelkatu, bukit seperti bulu yang berterbangan. Qurina bainan nasi wal jibal. Allah Ta'ala gambarkan manusia dengan bukit. Kita nak banding dengan bukit ni, kecil ya kita ni, besar kepala ya kita ni. Nah, besar kepala, besar angan-angan. Bukit besar. Apa hikmat Allah Ta'ala kembar manusia dengan bukit dalam cerita ni, dalam episod kiamat ni? Tambihan ala ta'siri tilkal qari'ah. Allah nak gambarkan betapa huru-haranya hari kiamat. Kalau bukit besar boleh terbang, mungkin manusia halus ni lajulah macam kelkatu cabut sayap. Apa nak jadi? Allahu Akbar. Fal wailu summal wail. Celaka, rugilah semua manusia yang tahu kiamat akan berlaku tetapi dia tidak buat persiapan untuk menghadapi kiamat. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, kita dah tahu kiamat akan berlaku. Kita pun tahu kita akan mati. Tapi apakah persiapan kita? Apa amalan yang kita nak bawa bertemu dengan Allah? Pagi, petang, siang, malam duk cara ke walanu walaun. Tak ingat dah kepada Allah Azza wa Jalla, tak ingat ke dosa pahala. La haula wala quwata illa billah. Sebab itulah sistem demokrasi ini sistem bahaya yang ditinggalkan oleh penjajah untuk menghancurkan akhlak dan tata kelola kita. Semua manusia jadi nana belaka. Sebagaimana kata-kata Arab, syaitan tu ada dua. Syaitan sungguh lari daripada ayat kursi. Syaitan manusia gila berebut kursi ataupun takut hilang kursi. Wal'iyazubillah. Kita ni tak usah jadi syaitan mana-mana. Kita jadi hamba Allah, jaga diri, kawal diri, kawal nafsu, kawal tangan, kawal mulut, tak usah duk bercakap benda yang tak baik. Ni hari kiamat, illam tatadaraku rahmatu rabbi. Kita ni kalau Allah Ta'ala tak limpah kurnia rahmat dia kepada kita atas dunia ni, tak jaga mulut, tak jaga akhlak, di akhirat esok kita akan dihumban ke dalam hawiyah, ke dalam neraka yang cukup berbahaya. Allahu Akbar. Yang ketiga, faedah yang ketiga, pembahagian manusia. Fa amma man thaqulat mawazinu. Orang yang berat timbangan amalannya. Tadi kita doa dah, Allahumma ja'alna minhum. Ayat ini dalil bahawa pada hari kiamat itu mawazin banyak timbangan. Timbangan je banyak. Tapi timbul persoalan dari kalangan ulama Islam, ahli tafsir, ulama hadis. Dia kata timbangan kita ni satu, mizan, neraca timbangan tu banyak kau satu ya. Timbangan tu banyak lah orang nimbang tu, tapi alat timbangan tu berapa ada? Tuhan pacok sini macam dera mana lah, ataupun satu ya mizan. Maka di sini ada ulama berbeza pandangan. Dia kata wa zahirul Quran, zahir ayat Quran menunjukkan bahawa al-mawazin ta'addud. Makna neraca timbangan itu banyak. Sini ada, sini ada, sini ada. Dalil surah Al-Anbiya ayat 47, wa nada'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah. Kami letakkan mawazin, timbangan-timbangan, penimbang-penimbang. Dalam surah kita ayat kiamat ni, fa amma man thaqulat mawazinuhu.
berat timbangan-timbangan dia. Tapi fahazil ayat ini menunjukkan timbangan tu jamak, mana banyak. Menunjukkan ianya berbilang-bilang. Tapi ramai juga para ulama mengatakan bahawa al-mizan wahid, satu yang raca timbangan. Penimbang dia yang orang pakat mari timbang situ belakang. Macam mana wallahu alam. Maka kita kata mizannya wahid tapi mutaaddid, banyak bi'tibari al-mauzun, bi'tibari orang yang ditimbang, amalan yang ditimbang. Kita kata wallahu alam berapa timbangan. Kata Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, walladhi yatarajjah. Tengok, lepas dia bahas pandangan ulama, Ibn Hajar kata yang kuatnya annahu mizanun wahid, neraca tu sah ya. Wala yushkalu bi kasrati man yuzanu amaluhu. Jangan duk mikir ngotok kita macam nak timbang, ramai orang menimbang, banyak amalan. Dia kata li anna ahwalal qiyamah la tukayyafu bi ahwalid dunya. Keadaan hari kiamat tak boleh nak banding dengan hak dunia. Wallahu alam. Selesai masalah. Kalau kita balik ke hak ni, hari kiamat tak sama dengan dunia, selesailah masalah. Tak usah duk mikir panjang. Yang kita fikirnya amalan apa kita nak timbang di atas amalan. Amalan baik ke amalan buruk. Pilih sendiri apakah amalan yang kita nak timbang. Saya dan tuan-tuan, mari kita pilih, kita nak timbang hak baik ke hak buruk. Allah Ta'ala lah bantu kita untuk menyelesaikan masalah yang sangat menakutkan ini. Baik, kita berpindah kepada kumpulan yang kedua. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Bagaimana keadaan orang yang ringan amal kebajikannya? Fa ummuhu hawiyah, maka tempat tinggalnya neraka. Ma'a anna katsiran minal mu'minin, ramai juga di kalangan orang mukmin yang derhaka kepada Allah Taala. Timbangan amalan buruk dia banyak daripada amalan baik. Duk sibuk dengan menuduh orang tu, menuduh orang ni, kata pagi gelap. Tak cukup di bawah pokok, masuk dalam TikTok pula. Baca Quran tak ada dah. Macam nak kata? Bagaimana keadaan? Maka jawab ulama tafsir, fa ummuhu hawiyah, mereka akan dicampok dalam neraka, la yadullu ala khuludihi, tidak menunjukkan dia kekal. Dia akan dicampok dalam neraka, kemudian akan dibalas, dibakar mengikut dosa dia, lepas tu dia keluar. Na'udzubillah, kita tak mau walaupun di situ oleh api neraka walaupun sesaat. Ataupun khaffat mawazinuhu di sini untuk orang kafir yang langsung tak ada kebajikan. Kebajikan dia tu hawi atas dunia lagi balasan. Maka mereka ini kekalah dalam neraka, wal iyazu billah. Yang kelima, yang terakhir. Tanda pelajaran yang kelima, fa ummuhu hawiyah. Maka mereka akan dicampur dalam neraka. Dia pegang kepala dia, lepas kepala dulu, kaki ke atas. Timbul soal di sini. Dia kata hazil ayah tadullu ala anna al-hawiyah wasfun la alam. Hawiyah ni sifat cara campur, cara tahu orang, bukannya nama neraka. Tapi kenapa dia mari tanwin? Sebab tanwin dia tu menunjukkan dia tu tanwin menunjukkan bahawa tu dia bukan nama neraka. Sebab kalau nama neraka mamnu' minas sarfi, maka di sini para ulama jawab, ini ada bahasa sikit. Dia kata fa umhu hawiyah itu ada tiga huraian ulama. Yang pertama, maknanya ummu ra'sihi, ubun dia, kepala dia tu dicampok dalam neraka. Satu, mana dicampok terbalik, kepala bawah, kaki atas. Jadi tak ada masalah ni. Yang kedua, doa orang Arab ni kalau dia nak doa binasa kepada orang, dia kata hawat ummuhu, rebahlah, pecah kepala lah mak dia. Mana dia kata kau mak, sedangkan anak hak jahatnya. Jadi sebab apa? Sebab mak dia dukung cita dengan sebab anak dia binasa. Jadi dua ni tak ada masalah dalam ayat ini.
yang ada masalahnya iskal fa ummuhu hawiyah tadi, iaitulah mereka akan dicampur ke dalam neraka. Maka kita mengatakan bahawa mereka dicampur itu tengok keadaan. Kalau dia orang beriman, campur sebentar, dibakar, dia keluar balik. Kalau orang kafir, campur, tak keluar-keluar. Kita kata na'udzubillahi minal khuzlan. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita daripada neraka, daripada disentuh oleh api neraka, daripada disambar oleh neraka walaupun sesaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat yang mulia ini kami telah bertadabur ayat-ayat surah Al-Qari'ah yang menunjukkan bahawa huru-haranya hari kiamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami keimanan yang mantap dalam dunia ini. Berilah kepada kami hidayah untuk memperbanyakkan amalan, memberatkan timbangan amalan kami dengan kebajikan, dan selamatkan kami di akhirat esok daripada dicampur ke dalam hawiyah yang cukup berbahaya, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.